Okey, terus. Syoknya solat kita sampai pada tajuk apa dia? Tak dengar. Macam mana? Lagi? Basmalah. Fatihah kan? Hari itu kita dah start sikit bab Fatihah, basmalah. Okey, mulakan dengan basmalah. Cetakan baru muka surat 121 tu cetakan baru. Cetakan lama muka surat apa? Tu, apa? 117. Mulakan dengan basmalah. Okey. Hari tu kita bincang sikit pasal Fatihah. Oh, cantik je kita punya tajuk hari ni pun pasal basmalah. Sama dengan yang hikmah yang terakhir Imam Haddad tadi. Kan basmalah ni kita baca, kita nak rahmat daripada Allah. Kan, rahmat. Sebab tu nama Allah Ta'ala Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Rahmat ni kasih sayang lah. Rahmat ni kasih sayang. Maksudnya yang memberi rahmat adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kan? Memberi rahmat, memberi kasih sayang. Jadi Allah Ta'ala, jadi kita sebut dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. So rahmat Allah. Itu pasal kita sebut Bismillahirrahmanirrahim. Nak minta rahmat Allah. Allah Maha Pengasih pada hamba, dia ajar kita supaya bergantung pada dia. Kalau tak mampu melihat syaitan, tapi syaitan sentiasa perhatikan gerak-geri kita. Kamu tidak mampu melihat syaitan, tapi syaitan sentiasa merhatikan gerak-geri. Sentiasa membisikkan perasaan was-was dalam hati. Tidakkah kita sedar kemuliaan yang Allah berikan kepada kita sebagai hamba-Nya, sehingga kan dia mengajar kita cara terbaik untuk berdepan dengan musuh yang berusaha untuk membinasakan kita. Jadi itu sebablah tadi kita baca sebelum Bismillahirrahmanirrahim, kita baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, minta lindung dengan Allah daripada syaitan. Yang ajar kita untuk berlindung dengan Allah daripada syaitan adalah Allah Ta'ala. Dengan sayangnya Allah, Allah ajar kita macam mana nak lindung diri kita daripada syaitan. Kita solat, yang kacau kita dalam solat adalah syaitan. Ya, syaitan kacau kita dalam solat, dia tak mahu kita khusyuk. Jadi kita minta lindung dengan Allah daripada syaitan. Rahmat Allah lah yang menyebabkan kita boleh khusyuk. Sebenarnya bila kita ucapkan bismillah, ketahuilah kita sedang mulakan dengan zat Allah yang tertegaknya seluruh alam dengan kekuasaannya. Tuhan yang seluruh alam ini tunduk pada dia. Seolah kita sedang peringatkan alam seluruhnya bahawasanya kita sedang tunduk bermunajat kepadanya. Jangan sesekali mengganggu tumpuan kami untuk berbicara dengannya. Bahkan sertailah kami mengagungkan serta membesarkannya. Sebutan bismillah ni antara yang powernya Bismillahirrahmanirrahim ni adalah sebab kita sebenarnya sedang mengajak ke semua makhluk untuk membesarkan Allah Ta'ala. Maka aku mulakan ini dengan nama Allah, bukan dengan nama orang lain, bukan dengan diri aku sendiri, tapi dengan nama Allah. Tuan-tuan bayang, satu surat tulisan biasa-biasa saja, tapi dia jadi penting bila ditulis kat situ urusan Seri Paduka Baginda. Kan? Surat-surat kerajaan tulis urusan Seri Paduka Baginda. Sebut Seri Paduka Baginda, benda tu jadi penting. Ya, jadi orang pun perlu ambil perhatian. Saya bila lalu dekat polis punya roadblock, saya tunjukkan surat permit kebenaran untuk berjalan, kebenaran merentas daerah dan merentas negeri. Permit tu kan, saya yang print. Daripada website polis lah kan. Print, kita isi semua borang tu, kita pergi ke pejabat polis, balai polis, kita minta cop kan, minta cop, minta sign. Dia tengok semua dokumen-dokumen kita, dia benarkan. Okey. Bila saya lalu je kat roadblock, saya lambai je kertas tu kan. Dia tengok atas ada logo PDRM, bawah ada cop, dah jalan. Dia tak perlu tengok pun siapa ni pegawai yang tukang cop ni kan, siapa nama dia, apa semua, dia tak perlu kan. Kira
Kereta tu kadang tayar tu tak sempat nak berhenti, boleh jalan balik dah. Terus. Hanya semata-mata kerana itu je. Kerana ada logo PDRM dan ada cop ketua balai. Itu saja. Kuatnya dia punya kuasa dia kat situ kan. Kuasa dia. Kalau tak ada benda tu, kita sekadar sembang je tak boleh. Kita kena patah balik. Okey, itu baru surat polis. Bayangkan yang kita tiap-tiap hari kita sebut, setiap kali kita nak buat sesuatu, kita sebut nama Allah. Mana ada yang lebih besar lagi daripada Allah Ta'ala? Kita sebut dengan nama Allah aku buat benda ni. Aku nak makan dengan nama Allah, aku nak minum dengan nama Allah, aku nak berjalan dengan nama Allah. So, sekarang ni kita dalam solat, kita baca Fatihah, kita mula Bismillahirrahmanirrahim. So Bismillahirrahmanirrahim ni dia kuat. Dia satu ayat yang sangat-sangat hebat. Bahkan kita mengajak semua makhluk untuk mengagungkan Allah. Mudah-mudahan hati kita ni pun sama-sama agungkan Allah. Mata kita sama-sama mengagungkan Allah. Jadi bila kita solat, dia tak khayal. Kita tengah ajak semua makhluk yang ada. Makhluk yang ada ni bukan saja setan yang nak mengacau kita, ataupun ada gangguan-gangguan yang lain yang kat luar, termasuk gangguan yang kat dalam, yang dalam diri kita ni. So kita ajak semua makhluk, termasuklah makhluk yang namanya hati, makhluk yang namanya mata, makhluk yang namanya tangan. Pada diri kita ni pun sama-sama membesarkan Allah. Jadi kita pun baca Bismillahirrahmanirrahim. Betapa Allah ajar kita tentang hakikat dirinya yang sangat mencintai hambanya. Jiwa kita dipalingkan kepada sifat rahmatnya. Itu first kali fikir rahmat Allah. Hamba yang penuh kelemahan ini seolah diberi kesegaran untuk mengadu apa saja. Seolah Allah isytiharkan kepada kita, bangunlah wahai jiwa, kamu sedang berdiri di hadapan Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Rahmatnya luas meliputi seluruh alam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kan, seluruh alam. Jadi yang first kali yang Allah perkenalkan pada kita adalah rahmat. Rahmat itu simbol pertama dan utama yang diperkenalkan kepada makhluk. Dia tak perkenalkan dirinya dengan kekuasaannya, azabnya, kekuatannya membalas. Dan kita tak baca dengan Bismillahil Muntaqim contohnya, dengan nama Allah yang maha membalas. Kita tak sebut gitu. Bismillahil Jabbaril Mutakabbir. Kita tak mulakan macam tu. Padahal itu pun nama Allah juga. Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Qahhar kan. Semua tu nama Allah. Tapi semua nama Allah yang membawa kepada kegerunan pada diri kita. Kita rasa gerun, kita rasa takut. Tak. Kita mula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan kasih sayang Allah Ta'ala. Itu dulu kita start. Allah Ta'ala tarik perhatian kita bahawasanya rahmatnya ke atas hamba didahulukan berbanding dengan kemurkaan dan siksaannya. Rahmatnya meliputi segala perkara. Ini semua daripada hadis Nabi SAW. Kataan-kataan ni. Ada juga ayat Quran. Munajat ini semuanya bermula dengan rahmat. Hakikatnya alam ini ditakbir dengan limpahan rahmatnya. Dengan rahmatnya lah dia mengadakan kita daripada tiada, serta melimpahkan nikmat yang pelbagai. Dengan rahmatnya kita sekarang berdiri di hadapannya. Dengan rahmatnya lah kita diizinkan bangun berdiri di hadapannya. Dengan rahmatnya lidah kita digerakkan untuk berbicara dengan zatnya. Semua dengan rahmat Allah. Kita dapat berdiri, dapat solat, dapat sebut, semua dengan rahmat Allah. Dalam waktu yang sama, sedarlah bahawasanya para malaikat yang mengerti hakikat rahmat Allah buat hambanya, tidak putus-putus mendoakan keampunan buat hamba-hambanya yang insaf bertaubat kepadanya. Alladzina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan. Itu kataan dia, rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim azabal jahim. Malaikat yang memikul arash dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Tuhan dan beriman kepada Allah, serta memuji serta memohon ampun bagi orang yang beriman. Macam mana malaikat itu minta ampun? Dia kata, wahai Tuhan, wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Luaslah segala rahmat dan ilmu-Mu kepada semua perkara, meliputi semua perkara.
faghfir lilladzina tabu, maka ampunkanlah mereka yang bertaubat dan mereka yang mengikuti jalanmu, jauhilah mereka daripada azab neraka. Maknanya malaikat pun bila berdoa, malaikat sebut dengan rahmat Allah Ta'ala juga. Sebab malaikat faham rahmat Allah Ta'ala ni yang sangat besar. Malaikat bila nak minta ampun untuk kita, malaikat minta ampun untuk kita dengan rahmat daripada Allah juga. Dengan kasih sayang-Mu lah ya Allah, keampunkanlah mereka. Macam tu. Jadi kita ni bila kita baca Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan kita selalu ingat benda tu. Rahmat Allah Ta'ala sangat-sangat luas, kasih sayang Allah Ta'ala ni sangat-sangat luas. Jadi bila kita solat, kita jadi orang yang solat dalam keadaan khusyuk. Sebab daripada awal lagi kita dah rasa kasih sayang Allah Ta'ala. Kan? Mak bapak, benda pertama sekali dia bagi pada anak-anak adalah kasih sayang. Kan? Kasih sayang. Dah makin besar, barulah diajar dengan disiplin, dengan ketegasan. Tapi kan starting dia kasih sayang dulu. Bukan starting tu disiplin dulu. Tegas dulu tak. Starting kasih sayang dulu. Kasih sayang. Dah makin besar, baru diajar disiplin pula. Maka Allah Ta'ala jauh lagi hebat daripada tu. Allah lagi sayang kita daripada mak bapak kita sayang kita. Jadi kasih sayang dulu. Diperkenalkan sifat Allah yang mulia sekali. Nama Allah Ta'ala yang mulia Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu barulah Alhamdulillahirabbil alamin. Dah rasa dah kasih sayang Allah, maka puji Allah Ta'ala, terima kasih pada Allah. Dan betapa agungnya anugerah Allah, sebut dengan penuh penghayatan daripada lubuk hati. Alhamdulillahirabbil alamin. Seronok dapat solat. Jadi alhamdulillahirabbil alamin. Jangan asyik fikirkan tajwid ke. Nanti hilang kita punya khusyuk. Tajwid fokus di luar solat. Dalam solat tajwid tu dah jadi automatik dah. Jadi tinggal nak khusyuk. Dia khusyuk kita waktu tu bukan fikir lagu. Lagu apa ni? Nak macam Imam Masjid Haram ke, Imam Masjid Nabawi ke, Imam Masjid Nur Ihsan ke, mana? So kita tak peduli dah yang tu. Sebab kita dalam hati kita betul-betul rasa Alhamdulillahirabbil alamin. Rasa seronok sangat Allah Ta'ala bagi kita izin untuk solat. Puji Allah Ta'ala dengan rahmat daripada Allah Ta'ala. Yang Allah muliakan semua kita. Seluruh alam ni dipermudahkan untuk kita. Seluruh alam ni dipermudahkan untuk kita kan? Kita dapat solat ni, berapa banyak dah daripada alam yang dipermudahkan untuk kita. Binatang dipermudahkan untuk kita. Kita dapat makan minum, akhirnya kita dapat solat. Sebab kita ada tenaga. Apa lagi? Pokok-pokok Allah Ta'ala permudahkan untuk kita. Selain daripada makan minum, pakaian kita. Kita dapat pakai ni sebab katakanlah kain kita ni kain cotton, kain kapas. Kan? Pokok kapas tu, kalau dia degil tak mau keluarkan dia punya kapas, tak dapat kapas kat kita. Tapi Allah mudahkan untuk kita. Kan? Allah jadikan alam ni mudah untuk manusia, dimudahkan untuk manusia. So itulah contoh dia. Jadi kita boleh tutup aurat sebab pokok tu dia tak degil. Dia dimudahkan oleh Allah untuk kita. Maka kita dapatlah pakaian. Kita dapat tutup aurat. Dapat ada apa sejadah contohnya. Dan sebagainya. Ni semua ni Allah Ta'ala mudahkan untuk kita. Ni elektrik. Allah Ta'ala mudahkan alam untuk kita sampai jadi elektrik. Kalau tidak, electricity ni pun tak ada. Kalau Allah Ta'ala tak mudahkan alam ni untuk kita. Semua benda lah. Semua sekali. Sungainya, hujannya, apa awan, apa semua Allah Ta'ala mudahkan untuk kita. Jadi bila kita ingat macam tu, aku solat ni sebenarnya bila Allah Ta'ala dah mudahkan semuanya untuk aku. Tinggal lagi aku nak solat ke tidak. Kita nak sujud ke tidak. Puji Allah, Allah mudahkan semua untuk aku. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut di surah An-Nazi'at, Allah Ta'ala cerita semua kekuasaan Allah tu. Bawah tu mata'an lakum wa li'an'amikum, kegunaan kamu dan binatang ternak kamu. Apa dia yang atas tu? Antum asyaddu khalqan amis sama', adakah kamu lebih dahsyat, lebih kuat, lebih hebat, lebih ciptaan yang berbanding dengan langit? Banaha
Allah yang membinanya. Rafa'a samkaha, Allah yang meninggikan pembinaan langit itu atau pembangunan langit itu. Fasawwaha, maka disempurnakan, diciptakan langit itu. Wa aghtasha lailaha, dan menggelapkan malam-malamnya. Wa akhraja duhaha, dan mengeluarkan waktu duhanya, terang-terang waktu siangnya. Wal arda ba'da dzalika dahaha, dan bumi selepas daripada itu dihamparkan. Akhraja minha ma'aha, keluar pula daripada bumi itu air-airnya. Wa mar'aha, dan pokok-pokoknya. Wal jibala arsaha, dan gunung ganang yang menjadi pasak-pasaknya. Allah memasakkan gunung ganang pula. Maksudnya semua tu apa dia? Mata'an lakum wa li'an'amikum, untuk memudahkan kegunaan untuk kalian dan binatang ternak kalian. Bumi ni semua siang dan malam berganti. Bumi ni punya pembentukan, bukitnya, airnya, semuanya Allah Ta'ala jadikan untuk kita. Lakum, Allah gunakan perkataan lakum, maknanya untuk kalian. Okey. Segala nikmat yang kita capai di alam ini merupakan kurniaan daripada Allah. Sedar benda ni, maka kita pun ucapkan alhamdulillah. Taufik untuk Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala bagi kita untuk sebut alhamdulillah, itu pun sendiri sebenarnya satu nikmat. Kan? Kalau Allah Ta'ala tahan daripada kita sebut alhamdulillah, kita pun tak dapat sebut alhamdulillah. Sebut alhamdulillah ni pun satu nikmat. Jadi maknanya kita punya nikmat ni dia tak akan berhenti, tak akan putus. Itu yang wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian kira nikmat Allah, kalian takkan dapat meliputinya. Sebut alhamdulillah. Dapat sebut alhamdulillah tu pun satu nikmat. Alhamdulillah, dapat aku sebut alhamdulillah, maka sebut lagi alhamdulillah. Tak berhentilah kalau jangan sebut alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Terus kan? Dia akan terus. Syukur banyak-banyak pada Allah Ta'ala. Okay, seterusnya Nabi SAW yang paling dekat dengan Allah, paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi SAW menzahirkan kesyukuran dengan solat. Baginda solat sampai bengkak kaki. Nabi SAW jawab apa? Afala akunu abdan syakura. Tak bolehkah aku hendak menjadi hamba yang bersyukur? Hamba yang bersyukur. Maka Nabi SAW solat dengan begitu banyak. Kenapa Nabi solat? Sebab syukur. So kalau kita betul-betul bersyukur, maka kita akan jadi orang yang rajin solat. Orang yang rajin solat, sebab apa solat? Sebab syukur. Bukan sebab aku baik, tapi sebab aku syukur Allah Ta'ala punya rahmat sangat-sangat luas. Perkataan rahmat ni sampai kita tak boleh terjemah pun sebenarnya bahasa Melayu dengan tepat. Kita boleh sebut kasih sayang ni, tapi masih lagi tak ngam lagi sebenarnya. Sebab rahmat Allah Ta'ala ni terlampau luas. Kasih sayang ni kadang dia masih lagi ada masa dia, ada batasan dia. Tapi rahmat Allah Ta'ala, rahmat Allah Ta'ala sangat-sangat luas. Maka kita puji Allah Ta'ala banyak. Cukup setakat tu untuk pagi ni. Ada soalan? Kertas tak sampai ke depan lagi ni. Sebab biasa kita buka soalan fiqah kan, pasal solat dan pasal yang lain pula, insya-Allah. Di Facebook pun tak ada soalan. Dekat Facebook biasanya Assalamualaikum Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Jenuh nak jawab tuan-tuan. Kita tengah ceramah, macam mana nak jawab? Soalan. Solat sunat ba'diyah isyak 4 rakaat, adakah ia boleh dilakukan di masjid sahaja? Adakah ia perlu dilaksanakan berturut-turut? Jawapannya, afdalu salatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Kata Nabi SAW, sebaik-baik solat seseorang di rumahnya kecuali yang wajib. Bermakna solat sunat boleh dilakukan di rumah.
Ataupun baik dilakukan di rumah. Bukan saja boleh, bahkan baik dilakukan di rumah. Jadi tak adalah yang kata solat tu mesti dibuat di masjid. Kalau namanya solat sunat, tak ada. Kan? Bahkan baik boleh dibuat di rumah. Nabi SAW selalu macam tu kan. Nabi solat sunat dulu, baru keluar ke masjid untuk solat fardu. Habis solat fardu, Nabi SAW masuk ke rumah dan Nabi solat sunat ba'diyah. So solat sunat itu dilakukan di rumah. Tapi kenapa kita buat di masjid? Sebab kita takut balik ke rumah tak semayang dah. Ataupun batal wuduk. Contohnya, dan sekarang ni kan ada wuduk, dah baru habis main isyak. Saya lagi takut sampai on the way ke rumah terbatal pula wuduk. Contohnya. Jadi kita pun solat sunat dululah. Senang, selesaikan semua kan. Jadi kita pun solat sunat dulu. Dia bukan mesti solat sunat tu di masjid, tapi sebab kita risau balik rumah tak solat. Solat tu 4 rakaat. Adakah dia perlu dilaksanakan berturut-turut? Jawapannya tidak. Boleh dibuat 2 dan 2. Solat ba'diyah isyak yang muakkad adalah 2 rakaat, bukan 4. Tetapi yang tambahan lagi 2 itu bukan muakkad. Maknanya nak buat silakan. Solat sunat selepas daripada isyak dah dikira sebagai solat sunat malam. Solat sunat malam. Jadi terpulang. Nak buat sembahyang tahajud pun boleh, nak buat istikharah boleh. Bukan tahajud. Nak buat istikharah boleh, nak buat taubat boleh, nak buat hajat boleh, nak buat apa-apa jenis sembahyang. Dan nak buat sembahyang witir pun boleh dah waktu tu. Tapi witir kena ganjil lah, tak boleh jadi 4. Kena tambah lagi 1 macam ni. Jadi kalau 2 dia buat 2 ba'diyah, lepas tu 3 witir contohnya. Boleh. Cuma Imam Al-Ghazali ajar 4 rakaat, saya tahu. Dan Imam Al-Ghazali ajar 4 rakaat pula. Imam Al-Ghazali ajar supaya baca surah-surah yang pilihan tu. Apa dia? Surah Yasin, Sajdah, Dukhan dan Al-Mulk. Boleh. Risau Tok Siak nak tutup masjid. Kita tak habis-habis lagi. Jadi kalau kita boleh baca laju, okeylah. Baca laju. Ataupun sembahyang kat rumah. Kan? Kalau rasa tak hafal lagi, pertama cuba hafal. Kalau tak dapat juga, pegang. Peganglah Quran, bukalah Quran kat depan. Surah-surah pilihan. Kan? Ataupun buka yang apa? Kitab yang surah pilihan saja kan. Itu lagi senang. Ambil yang tu. Ya. Okey, sunat isyraq, sebab dalam hadis sebut solat subuh berjemaah, kemudiannya duduk di tempat solat dia sampai naik matahari, kemudiannya solat sunat 2 rakaat, maka dapat pahala macam mengerjakan haji dan umrah. Jadi ambil daripada faham hadis tu, duduk di tempat solat maknanya tak pergi ke mana-mana, kemudiannya solat 2 rakaat. Jadi oleh kerana itulah ada pandangan mengatakan solat tu mesti dibuat di tempat solat tu tadi. Jadi kalau solatnya di masjid, maka solat isyraq tu di masjid. Tapi sebahagian ulama yang agak ringan sikit mengatakan hadis tu tak sebut solat tu dekat masjid. Hadis tu cuma sebut duduk sampai naik matahari tu kat masjid. Bukan solat tu mesti di masjid. Jadi yang agak ringan sikit memang kata boleh solat di tempat lain. Tapi pandangan yang lebih selamat tentulah yang pertama tadi, iaitu solat tu dekat mana kita solat. Solat isyraq di mana kita solat subuh. Maknanya kita tak pergi tempat lain. Dia tak mesti masjid. Dia tak mesti masjid. Tapi katalah kita solat tu di rumah. Contoh masjid tutup. Jadi kita solat tu di rumah. Maka kat rumah lah. Maknanya lepas habis subuh tu jangan bangkit lagi. Jangan bangkit pergi tengok TV dulu. Lepas tu tengok dah waktu isyraq. Semayang. Kan? Bukan begitu. Caranya adalah duduk di tempat semayang kita tu. Kalau berasa lenguh bolehlah beralih duduk kat atas kursi pula, kata tak apalah kan, kadang sakit pinggang, sakit lutut, tu cerita lain lah. Tapi maksud jangan beralih tu, janganlah saja-saja nak pergi tempat lain kan. Kalau rasa nak masuk toilet, pergilah masuk toilet. Keluar toilet, duduk balik kat situ. Maksudnya duduk dekat situ tu maksudnya duduk beribadat, duduk berzikir. Bacalah Wirdul Latif, bacalah Hizb Imam An-Nawawi, baca wirid Syekh Abu Bakar Sakran. Lepas tu baca Quran. Baca Quran.
berdoa sampai naik matahari. Naik matahari kadar segala, lepas tu solat sunat. Tapi kena tunggu naik matahari kadar segala, jangan lupa pula yang tu. Solat sunat isyraq ni selepas dah boleh solat, bukan waktu yang dilarang solat tu. Solat sunat isyraq apabila selesai naik satu dipanggil kadar segalah. Kadar segalah ni lebih kurang 16 minit, 18 minit, 22 minit selepas naik matahari, lebih kurang macam tu. SOP solat berjemaah di masjid, ada ustaz kata kita tinggalkan sunnah. Memanglah tinggalkan sunnah, nak buat macam mana? Memanglah tinggalkan sunnah tu memang betul. Tapi tinggalkan sunnah untuk buat sunnah yang lain tak apalah. SOP tu memang tinggal sunnah. Sunnah antaranya apa? Rapatkan saf. Rapatkan saf tu kan sunnah. Betul lah. Memanglah kita tinggalkan sunnah tu. Tak nafi. Mana boleh kata tak ada, rapatkan saf tu tak sunnah. Mana pula? Betul lah tinggalkan sunnah. Tapi tinggalkan sunnah untuk buat benda yang wajib, tak ada masalah. Ataupun tinggalkan sunnah untuk melakukan satu lagi sunnah yang lain. Contoh, tuan-tuan, kalau tak ikut SOP, masjid kena tutup. Mana lagi besar? Rapatkan saf ke nak memastikan masjid tak tutup? Jadi kita kena faham, betul lah tinggalkan sunnah untuk benda yang lebih besar. Macamlah kita buat sunat-sunat yang lain lah. Contoh, kita nak sembahyang sunat, tapi ada orang memerlukan kita, orang nak mati contohnya, kita perlu selamatkan. Kita nak kena selamatkan orang nak mati. Tapi sebab nak sembahyang sunat, ini sunnah ni. Kita sunnah, jangan tinggal sunnah. Jangan tinggal sunnah. Sembahyang lepas sembahyang ba'diyah isyak tu Nabi tak tinggal. Jadi kita pun sembahyang, biarlah nak mati-mati ya. Tu tak cerdik. Bukan kata tak cerdik, dosa lagi waktu tu. Kan? Haram dia sembahyang waktu tu. Sebab dia wajib selamatkan kawan tu. Jadi jangan kita dengar aja meninggalkan sunnah terus kata, "Ui, dia tinggal sunnah." Sama macam ada seorang sahabat saya, dia makan dengan ada satu daripada orang yang baru masuk jemaah tabligh kot, barulah kot. Jemaah tabligh biasanya tak macam tu, tapi ada yang jenis semangat telajak ni baru masuk kot. Dia makan kat dalam dulang, dalam talam tu. Makan kat dalam. Dia tak pakai kopiah, lebay. Jadi bila dia tak pakai tu, orang tu, "Apa kamu ni tinggalkan sunnah? Makan tutup kepala. Nabi makan tutup kepala, tahu tak?" Marah-marah ni depan makanan ni tengah nak suap ni. Tu boleh tiap. Lepas tu dia pun jawab lah, "Bang, tak apa, kita makan lah dulu bang." Dia pun, "Kamu berani lawan sunnah Nabi?" Lawan sunnah. Perkataan lawan sunnah, padahal ajak makan, bukan lawan sunnah. Tapi nampak pusing ke situ. Orang yang jaga SOP ni pun ada orang yang duk perangat kata kamu lawan sunnah Nabi. Dah, kita bukan lawan sunnah Nabi. Lawan sunnah Nabi, Nabi tak ngaku umat. Jangan, kita bukan lawan sunnah. Tapi bila tak buat satu yang sunnah, bukan bermakna berdosa, jadi haram. Itu pasal kita kena faham hukum. Dia ada wajib, dia ada sunnah, dia ada harus, dia ada makruh, dia ada haram. Lawan kepada sunnah bukan haram. Lawan pada sunnah biasanya makruh. Tapi makruh tu pun dia akan hilang bila ada sebab. Makruh dia akan hilang bila ada sebab. Contoh, sembahyang macam ni, kalau saya saja makruh. Saya saja macam ni, hukum dia makruh. Tak haram tapi makruh. Sembahyang sah, tapi makruh. Kalau saja-saja makruh, tapi bila ada sebab, makruh tu hilang. Jadi jangan kita ingat makruh ni selama-lamanya makruh. Tak. Ada waktu-waktu makruh akan hilang. Saya pernah sebut benda ni banyak kali sebelum ni. Ni Kih pakai mask tu. Betul, Syekh Nuruddin kata pakai buka aje mask tu. Tapi katakanlah SOP-nya kena pakai. Saya tak tahu. Saya tak nampak lagi SOP kata wajib pakai. Tapi katakanlah SOP-nya kata wajib. Kalau tidak, Kementerian Kesihatan tengok ada orang tak pakai aje, masjid tutup. Contoh ni bukan berlaku
Tapi saya kata, katakanlah berlaku macam tu, maka ketika tu kita pakai. Adakah makruh kita pakai? Tak makruh lah. Tak makruh pun. Makruh tu akan hilang. Makruh tu hilang bila ada sebab. Macam dulu kita biasa bagi contoh, macam mana Nabi SAW dalam hadis, Nabi minum air berdiri. Sebab ada sebab. Ada sebab. Jadi dia tak makruh minum berdiri. Begitu jugalah Nabi SAW pernah kencing berdiri. Kencing berdiri. Ada sebab, maka dia tidak makruh. Saja-saja makruh. Bila ada sebab, hilang makruh dia. Macam mana nak hadap orang yang suka buat fitnah dan suka menceritakan keburukan orang? Jangan hadap dia, lari. Sebab soalan ni macam mana nak hadap? Jangan hadap dia. Orang yang suka buat fitnah ni, jangan kita hadap dia. Lagi dia seronok buat fitnah. Lari daripada orang macam ni. Tinggalkan dia, ubah tajuk cepat-cepat, ubah topik. Orang yang suka menceritakan keburukan orang. Kalau kita yang difitnah, kalau kita pula yang diburukkan, maka kita terus tunjukkan akhlak yang baik. Jadi kita tunjuk akhlak yang baik, akhirnya fitnah dia akan terpadam. Orang kata, tunjukkan juga akhlak yang baik. Tunjukkan contoh yang baik. Dan kalau perlu untuk kita jelaskan, tak ada masalah. Menjelaskan tu bukan defensif. Menjelaskan bukan bermakna kita jadi salah sebab kita jelaskan, tak. Kadang-kadang menjelaskan tu penting. Nabi SAW kan pernah jelaskan pada sahabat bila tengok Nabi jalan dengan isteri baginda. Sahabat tu lalu, sahabat tu menjauh kan. Lepas tu Nabi panggil kan. Nabi panggil, Nabi bagi tahu, ini isteri aku. Ini isteri aku. Jadi Nabi panggil sahabat tu. Sahabat macam pelik, itu takkanlah kami nak sangka buruk pada Nabi. Tengok Nabi jalan dengan orang perempuan, takkanlah nak sangka buruk pada Nabi. Tapi Nabi SAW jelaskan, ini isteri aku. Sebab syaitan dia boleh juga masuk dalam hati, nak bagi orang tu jadi sangka buruk. Fitnah pun macam tu juga kadang. Kawan kita, kawan baik kita, mungkin dia tak akan percaya fitnah tu. Tapi dalam masa yang sama, setan boleh bisik juga pada dia. Entah-entah betul kot. Tiba-tiba setan bisik. Jadi tak ada masalah untuk kita pergi buat penjelasan. Penjelasan atas fitnah yang berlaku pada kita boleh. Bukan saya kata wajib, tapi hukum dia boleh. Kena bijak, nilai. Perlu jelaskan ke tidak? Perlu jelaskan ke tidak? Mungkin tak perlu. Ada masa-masa tak perlu. Ada masa-masa orang kutuk kita, kita tak payah jawab. Diamkan aja. Semalam Ustaz Don mesej saya. Dia kata, Ana ni diam pun kena juga. Kesnya baru-baru ni isu yang topi capal tu, ada logo capal kat sini. Pakai topi sudu tu ada logo capal. Tak apalah, dia diam, dia tak jawab pun. Lepas tu orang nak serang juga. Sebab dia tunjuk dia cool. Orang buat kartun, Papa Wahabi ni pandai pula kartun tak bid'ah pula. Padahal kalau ikut literal hadis, benda tu haram tu. Malaikat rahmat tak masuk rumah dia. Tapi dia buat juga. Jadi dia buat apa? Dia tunjuk, pendakwah yang cool. Dia pun cool lah, dia kata cool. Tapi bawa hadis palsu. Yang ni, aku pun cool juga, jual burger tepi jalan. Aku tak jual agama, aku tak jual capal, dan aku tak bawa hadis palsu. So buat dua perbandingan. Dia kata, so cool yang mana yang korang nak? Jadi Ustaz Dan tunjuk lah. Dia letak, dia forward kat saya gambar tu, kartun tu. Dia pun kata, Ana ni senyap tak jawab pun kena juga. Kena bantai juga. Terus dulu dia berserang. Jadi apa saya kata kat dia? Saya kata tak apalah, tu tanda Allah Ta'ala nak tingkatkan darjat lah. Itu je lah. Allah nak tingkatkan darjat memang kadang-kadang dengan serangan orang lain. Ibaratnya apa? Ibarat kayu gaharu jadi wangi bila dibakar. Dibakar maka akan jadi wangi. Maka kadang-kadang orang serang kita, orang fitnah kita, orang kutuk kita dan sebagainya, rupa-rupanya Allah nak angkat darjat. Allah nak wangikan kita, nak muliakan kita. Biarlah terbakar rasa panas, tapi rupa-rupanya Allah nak angkat darjat.
Jadi kadang-kadang bila orang fitnah, kadang kita tak perlu nak jawab. Lagi-lagi jenis-jenis macam tu, jenis-jenis menganjing, jenis apa buat kartun macam tu kan. Kadang-kadang benda macam tu tak perlu jawab pun. Biarlah dia, orang kata apa, biarkan dia terjun dengan labu-labunya. Macam tu lah. Betul ke? Labu. Labu ke labu-labu? Okey. Okey. Takut tertukar dengan labu-labi. Cerita Piramli. Okey. Jadi biarkan je lah. Dalam Quran kaedahnya adalah biarkan anjing menyalak bukit. Biarkan anjing menyalak bukit. Dalam pepatah Arab pun sebut benda tu. Biarkan anjing menyalak bukit. Bukit takkan runtuh dengan salakkan anjing. Bukan kita kata dia anjing, jangan salah faham pula. Ni ada yang Tok Guru jadi bila sebut benda ni pada orang yang mengkritik, dia sebut ada pepatah kata biarkan anjing menyalak bukit. Puak-puak ni terasa Tok Guru kata kami anjing. Ini jenis dulu waktu sekolah tak belajar sastra ni. Jadi dia kata celupa betul mulut Tok Guru kata orang anjing pula. Ya. Tahlil, tahnik. Musim Covid tahnik tetap sunnah. Cumanya orang yang mentahnik tu kena pastikan kesihatan dia lah. Jangan duduk dekat, kalau dia bukan berada di tempat yang wabak kan, dan juga dia Allahumma shalli ada simptom dan sebagainya. Sebab Covid ni dia ada simptom, ada yang tak ada simptom kan. Bila tak ada simptom tu yang kita risau. Jadi dia tengok pula kepada tempat, tengok pula dia tu berjalan kulu kilir ke tidak, berjumpa dengan orang sana sini, bersalam dengan orang semua sana sini dan sebagainya, ataupun tidak lah. Itu semua perlu diperhatikan lah. Saya ada seorang kawan yang anak dia ada penyakit, Allahumma shalli alaihi, apa penyakit dia? Kawan saya ni seorang ustaz yang masya-Allah ilmunya sangat tinggi. Anak dia ada penyakit yang macam sangat-sangat sensitif dengan apa juga virus dan bakteria ni. Dia memang tak ada antibody lah sebenarnya ceritanya. Memang teruk sangat antibody anak ni. Dia ada satu jenis, nama penyakit dia saya tak ingat apa dia. Macam autoimmune lah, autoimmune dipanggil istilahnya. Macam kalau orang yang HIV, AIDS kan dipanggil kan. AIDS tu kan macam tu juga kan, dia autoimmune. So dia macam tu lah. Dia, anak dia tu ada autoimmune. So tak boleh nak, dia badan tu macam tak ada immune kepada apa-apa. So senang sangat kena penyakit. Jadi bila kita nak pergi ke rumah dia waktu musim Covid ni, memang kita kena jaga sungguh-sungguh lah. Jaga sangat-sangat. Sebab kita tahu anak dia ada sakit macam tu. Senang sangat berjangkit dan akan teruk kalau berjangkit. Kalau kena penyakit memang sangat teruk anak dia. Jadi bila kita nak pergi rumah dia, kita kena faham. Okey, aku dalam tempoh dalam 2 minggu ni, sebab Covid ni dia perlukan 2 minggu kan. 2 minggu untuk dia tunjukkan simptom ataupun dia mati. So kalau 2 minggu tu kita tak jumpa orang lain, dia akan mati lah. Sebab dia perlukan rumah, dia perlukan host. Jadi fikirlah dalam tempoh 2 minggu tu ada tak jumpa orang, salam sana sini, duduk dalam kawasan merah dan sebagainya kan. Jadi kalau fikir balik 2 minggu ni tak ada, 2 minggu ni aku duduk rumah, kuarantin macam cikgu kandung. Kuarantin 2 minggu. Jadi bila dah kuarantin, keluar daripada kuarantin tu insya-Allah okey lah. Tak ada apa lah. Boleh lah nak tahnik ke, nak jumpa orang yang ada penyakit, silakan lah. Tapi kalau kita baru je pergi ke pasar, sembang dengan orang, salam tangan semua, salam semua orang dalam pasar tu, pula kita pergi salam macam YB. Kalau kita ni jadi YB, jaga-jaga. Dia bersalam dengan semua orang. Jangan tahnik budak. Lebih baik tidak tahnik. Sebab tahnik dia tak semestinya dengan mulut kita. Sebab dalam hadis bila sebut tahnik dengan mulut Nabi SAW, para ulama bahas, adakah mulut semua orang macam tu? Adakah semua orang buat tahnik mesti dengan mulut? Boleh tak kalau kita just suap je benda manis pada dia? Kalau kita boleh suap je benda manis pada dia, kita boleh gunakan camca, gunakan sudu, suaplah mulut dia, tahnik tu, doakan dia, budak tu. Tak perlu pakai tangan kita, tak perlu pakai tangan, tak perlu pakai mulut. Dia masih lagi dipanggil tahnik.
Sunnah tahnik tu buat, tapi dengan cara yang berbeza. Begitu je dah. Wallahu a'lam. Dan tuan-tuan pun sama. Saya kalau tak bersalam, jangan terasa pula. Saya 2 hari lepas di Kuantan, 3 hari lepas saya di Kuantan, hari ni saya di Kedah semalam, besok di Perak 1 hari, pagi sampai ke malam. Hanya saya jumpa ramai orang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan. Tapi kalau semua orang saya salam, na'udzubillah, kita tak tahu. Mudah-mudahan saya tak kena, tapi saya boleh jadi pembawa. Boleh je saya salam tangan orang di Pahang, saya salam tangan orang di Kedah, yang sebab yang di Pahang tu bawa ke Kedah, saya selamat, alhamdulillah. Tapi tak pasal-pasal boleh jadi macam tu. Jadi lebih baik saya elakkan. Lebih baik saya elakkan supaya mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara. Ini usaha kita saja, gitu je. Tapi kalau saya duduk saja di sini, saya tak kisah, saya boleh salam. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita sudahkan dengan doa insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahli qutri unsa wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawla wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nahza bil khair nukfa kulla shar. Rabbana aslih lana kulla shu'un wa akirra birida minkal uyun wa qdi 'anna rabbana kulla duyun qabla an ya'tiyana rusulul manun waghfir wastur anta akram man satar wa salatullahi taghshal mustafa man ila al-haqi da'ana wal wafa بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والقحطاء والزلازل والأغلال وسوء الأخلاق وسيء الأخلاق ومن شر الفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.